الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Yang dihormati, yang berhormat pengurus majelis, yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalil Ibrahim, yang amat berhormat Datuk Sri Ali Jalur Razak Menteri Besar Kedah, Datuk Haji Mustafa Ali Surojaya, Datuk Harun Said Timbalan Surojaya, yang dikasihi Al-Fadil yang dipertua PAS kawasan Kemaman, seluruh kepimpinan PAS di peringkat perhubungan negeri, dewan-dewan pemuda, ulama dan muslimat, seluruh kepimpinan keadilan di peringkat negeri dan bahagian-bahagian, seluruh ahli-ahli dan para penyokong parti-parti keadilan rakyat, seluruh rakyat negeri Terengganu, pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita telah mendengar dua orang berceramah menceritakan pembangunan di negeri masing-masing, Kedah dan Selangor. Aku tak jadi mencerita. Nak cerita apa? Hadirin sekalian. Hadirin sekalian, dulu bila kita dengar pemimpin BN berceramah, kita kata tak ada lain cerita pembangunan saja. Rupanya bila kita memerintah, macam tu juga. Sebab pembangunan adalah kehendak manusia. Cuma pembangunan yang menguntungkan rakyat atau pembangunan yang merugikan rakyat, itulah yang diceritakan kepada kita rakyat Terengganu. Kesian rakyat Terengganu gigit jari dengan waktu besar-besar. Sebab kamu semua memenangkan PN, ada muka. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada malam ini saya nak tumpu dua perkara saja. Yang pertama sedikit hal muafin, yang kedua hal UMNO. Dua itu cukuplah pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita seluruh umat Islam dan rakyat yang menciptakan keamanan, menghormati hak asasi manusia, bertanya, siapakah yang akan membebaskan Baitul Maqdis yang Masjidil Aqsa berada di dalamnya? Persoalan ini selalu kita kemukakan, terutama bila kita memperingati Isra Mi'raj, di mana Masjidil Aqsa, bumi yang diberkati dikelilingnya, barakna haulahu, bumi yang diberkati dikelilingnya, masih lagi dikuasai oleh Yahudi yang melakukan fasad segala kerosakan keburukan di atas muka bumi ini. Hadirin sekalian, entah apa ada kepada bumi ini, tetapi menurut sejarah, siapa yang menguasai Palestin, yang menguasai Baitul Maqdis, mereka selalunya menjadi kuasa besar dunia. Begitu lama Baitul Maqdis dikuasai oleh Namrud. Namrud menguasai dunia pada waktu itu. Selepas itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Rom. Rom pula menjadi kuasa besar dunia yang agak lama. Selepas Rom, Islam menguasai Baitul Maqdis. Islam dan umatnya pula menjadi kuasa penerajui dunia begitu lama. Selepas itu British menguasai Baitul Maqdis. British
satu-satunya di atas muka bumi ini. Selepas British, dia pergi pula kepada Israel. Israel Yahudi yang menguasai mereka. Yahudi menguasai dunia mutakhir ini. Artinya, pandangan-pandangan yang dibuat oleh ahli-ahli sejarah ataupun penulis-penulis modern meletakkan bahawa siapa menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia. Secara ringkasnya, Inggris menguasai Baitul Maqdis tahun 1917 melalui serangan yang diatur melalui Jenderal Allenby, dibantu oleh gerila-gerila Arab. Inilah dosa yang dilakukan oleh umat Arab di antaranya membantu British untuk menyerang kerajaan Islam Turki yang memerintah Palestin dan menguasai Baitul Maqdis pada waktu itu. Hasil serangan itu, pada bulan November tahun 1917, Baitul Maqdis jatuh ke tangan Inggris. Lebih kurang 30 tahun, Inggris mentakdir Baitul Maqdis. Kemudian mereka jemput Yahudi daripada seluruh dunia untuk datang ke Palestin. Setelah ada ramai Yahudi yang datang dan menghalau orang-orang Arab pribumi di situ keluar daripada Palestin. Maka tahun 48 diisytiharkan negara baru, yaitu Israel, di bumi Palestin, di mana penduduk di situ dihalau keluar ataupun dijajah oleh Yahudi. Yahudi yang menguasai Palestin pada tahun 48, menguasai pula Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa pada tahun 67. Umat Arab terus bertarung dengan Yahudi daripada 100 tahun dahulu. Bila ia dikuasai oleh British, mereka melawan. Sampailah sekarang ada istilah peperangan tahun 56, peperangan tahun 67, kesalahan teruk di pihak Arab. Yahudi dapat memukul 3 negara, Mesir, Jordan dan Syria, dalam masa 6 hari. Sekali lagi Yahudi buat serangan tahun 82, masuk ke Lebanon, memburu gerila-gerila Palestin dan membunuh orang awam di kamp pelayan Sabra dan Shafila tanpa ditentang langsung oleh tentera Lebanon. Hadirin sekalian, Yahudi merasakan superior. Mereka tak dapat dikalahkan lagi. Mereka adalah makhluk yang terbaik di atas muka bumi ini. Umat pilihan. Lain manusia hanyalah binatang yang perlu berada di bawah perhambaan mereka. Hadirin sekalian, lebih kurang 20 tahun yang lalu berlaku kebangkitan awal. Anak-anak muda yang berumur lebih kurang 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, bila tentera Israel masuk ke kampung mereka, mereka membaling batu kepada tentera tersebut. Tetapi ini balingan batu itu bermula dengan laungan Allahu Akbar. Tidak lagi laungan hidup Arafat, hidup Nasir, hidup Mahathir, hidup Bala. Laungan-laungan jahilah itu mulai ditinggalkan oleh umat Palestin. Ketika anak muda ini melontarkan batu dengan laungan Allahu Akbar, Shimon Peres, Menteri Luar Israel waktu itu, sekarang ini menjadi Presiden Israel, beliau berucap di Tokyo. Beliau mengatakan Israel akan menghadapi masa depan yang gelap, yaitu kebangkitan baru akan bangun dan akan berhadapan dengan Israel. Yahudi yang baca sejarah dia tahu kumpulan mana, kuat mana
yang akan berhadapan dengan mereka dan mereka boleh dikalahkan. 10 tahun selepas Salman Peres berucap begitu di Tokyo, kita lihat muncullah kebangkitan baru, terutama di bawah Hamas, Jihad, dan Hizbullah. Inspirasi daripada ulama terkenal Syekh Ahmad Yasin dan lain-lain makanya mula bertiup dalam jiwa orang-orang Palestin. Perlawanan dengan Yahudi sebelum itu telah dibuat oleh berbagai puak, berbagai golongan, sama ada kumpulan agama atau tidak beragama, sekular atau Islam. Tetapi hadirin sekalian, 10 tahun yang lalu tiupan kebangkitan ini bermula, apa yang dipanggil intifada. Hadirin sekalian, menyadari kebangkitan itu, Yahudi dan Amerika memikirkan untuk meredakan keadaan, mesti diberi kawasan otonomi kepada rakyat Palestin, yaitu diberi Tebing Barat dan Semenanjung Gaza. Hadirin sekalian, harapan pemberian itu akan memberhentikan kebangkitan rakyat Palestin, terutama golongan Islam, untuk bangun menentang Yahudi. Tetapi hadirin sekalian, kebangkitan berterusan sampai ke hari ini. Tahun 2006 berlaku satu pertarungan yang semua tuan-tuan tahu. Hizbullah berdepan dengan Israel. 33 hari Israel juga layak Hizbullah tak berdaya, dan pertama kali Israel menerima pucar kacer selepas peperangan tersebut, di mana ketua turut tentaranya terpaksa meletak jawatan. Setelah operasi 33 hari, banyak tentera Israel yang mampus. Hadirin sekalian, minggu lepas saya berada di Lebanon dan Syria, kesempatan dan bertemu dengan para mujahidin, para Hizbullah yang sempadan Palestin atau Israel berada di depan mata. Saya lihat wajah pejuang-pejuang, wajah mereka berseri, seronok, gembira, tak ada yang berhati. Walaupun mereka tunjuk kepada saya, ini saya kaki plastik kerana bertempur dalam tahun 2000. Puasa tinggal saya hilang satu, karena ditembak dalam perang 2006. Ada yang hilang tangan, pergi ke rumah mereka. Istri-istri mereka gembira menyambut kita dan menceritakan kehebatan suami mereka. Mereka tunjuk perut melawan dengan Yahudi, saya hanya tunjuk perut makan banyak. Maklumlah kita di sini melawan cara ini. Hadirin yang hormati sekalian, saya melihat wajah-wajah mereka. Saya bertanya, bila kamu akan berperang di sebelah sana? Dia kata, kalau ulama memerintahkan, Hasan Nasrullah memerintahkan hari ini kami akan berjalan kaki pergi ke Masjidil Aqsa. Artinya mereka dalam keadaan bersedia bila-bila masa. Di akhir sebelum saya pulang, saya juga bertemu dengan Dr. Fatriyakan. Dia juga menceritakan bagaimana pemuda-pemuda di bawah pimpinannya berlatih dan bersama dengan pemuda-pemuda Hizbullah, dan mereka hadirin sekalian sekarang ini dalam keadaan bersedia untuk menghadapi Yahudi, menghadapi kita kata keangkuhan manusia yang kita lihat mereka tadi itu bermajalela selama ini. Tambahan telah melihat keadaan penuh mereka dalam keadaan suara kabar di Lebanon mengulas macam-macam. Minggu depan barangkali kita akan lihat pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat, White House akan bertukar kepada Black House. Barangkali ini yang pertama orang hitam akan masuk ke White House untuk menjadi presiden. Akhbar-akhbar Israel dan Lebanon
keturunan Islam. Obama, Muslim. Oleh itu mereka kata, kalau dia kembali kepada root kaum dia, kepada agama dia, yaitu agama bapak dia, kita bilang Black House akan menjadi Black Future, masa depan yang hitam kepada Yahudi. Semua ini hadirin sekalian, kejadian-kejadian kadang-kalanya kita boleh mengaturnya, tetapi karena Allah macam-macam boleh berlaku. Oleh itu melalui perkembangan saya pertemuan dengan para mujahid ini, saya penuh yakin, seyakin-yakinnya bahwa masa depan untuk membebaskan Masjidil Aqsa adalah sudah hampir, insyaAllah. Jangan lihat mimpin-mimpin Arab, mereka itu semua macam mimpin UMNO, lalai dan lali. Tetapi umat Islam di sana, pejuang-pejuang di sana, termasuk golongan-golongan NGO daripada negara barat yang datang, di antaranya membantu rakyat Palestin, di antaranya mereka tidak boleh memetik buah zaitun yang ditanam oleh datuk nenek moyang mereka. Mereka tak boleh ambil tentang Israel ganggu. NGO, orang bukan Islam, Kristen daripada negara barat datang membela orang-orang Palestin. Sebab soal hak asasi manusia, soal human rights diperjuangkan oleh semua pihak. Oleh itu masa depan kebangkitan Islam dan masa depan pembebasan Masjidil Aqsa hampir, insyaAllah. Apabila sekalian kita di Malaysia pula, alhamdulillah, UMNO sedang menuju sakratul maut. Ini yang terjadi nak dengar. Bukan kita yang kata begitu, termasuk Tan Sri Musa Hitam, Tun Ghaffar Babar. Sebelum dia meninggal dunia, saya sempat ziarah dia dalam keadaan dia uzur. Dia berpesan kepada saya, Mas, lawan betul-betul dengan UMNO ini. UMNO ini nak membela. UMNO seperti gajah pada muka tapi berkaki laki. Ucap pesanan kepada saya itu diulang di Kelantan masa beliau mengucap dalam majlis MTRK Kelantan. Hadirin sekalian, pada masa yang lain pula kita lihat, alhamdulillah, parti Islam kita dan rakan-rakan kita mulai diterima oleh rakyat, terutama sekali PAS. PAS sekarang ini tidak ditakuti lagi oleh orang ramai, tidak ditakuti lagi oleh orang bukan Islam. Selama ini sebut nama PAS, orang takut. Melayu pun takut, Cina lagi takut. Sebab berita PAS mereka dengar dari MCA. Bagaimana corak kerajaan yang kita nak bentuk, mereka dengar daripada Biro Tata Negara. Yang menanamkan fikiran bahawa yang boleh memerintah hanyalah mereka yang kenal. Orang Cina takut kalau Pak memerintah itu lu punya kena potong. Apa ini tak takut ya lu tu. Kita dah kena potong, kita tak azabnya. Tapi kalau apa itu Cina, dia takut. Propaganda, kalau Pak memerintah Cina tak boleh makan lagi. Tapi mereka pergi ke Kelantan nak makan pakai kok pun boleh. Asalkan lalu makan. Hadirin sekalian, mutakhir ini bukan kata tak takut orang Cina menyokong kita dan nak jadi ahli kita. Ini terserah pada Datuk Harutai dan rakan-rakan dalam Majlis Syura. Ketua menyokong PAS, gelap menyokong PAS di Balik Muntah, di Bagan Selat. Ceramah dengan saya 3 malam PAS. Dia bercakap 1 minit setengah. Dia mari ke mikrofon, salah budak lagi apa budak lagi. Dia kata tolong beritahu sama itu hari awal. Kita mau masuk PAS. Ini Melayu UMNO sama masuk PAS, ini gila punya Melayu. Lagi Islam mereka sama masuk, kita gila bukan Islam sama masuk. Islam menjamin baik pada semua orang. Sekian terima kasih. Dia duduk. Kau kata Cina ini. Dia kata menyatu ya kemana putra.
dogma atau propaganda Barisan Nasional. Mereka membuat perubahan dalam pilihan raya yang lalu. Melainkan rakyat Terengganu. Raya mundur kap, dia menjual dengan cekap. Bila raya dulu kita turun, habis cekap dengan mundur kap. Rakyat Terengganu itu kami. Aku punya geram saudara. Hampa ni orang apa kan? Tapi kalau kita nak marah, kita marah. Tapi kalau berbuat dalam perjuangan kita kena sabar. Sabar pun kalau bengong kanan. Bukan sabar. Maksudnya sekalian. Ya. Sebagai kali itu banyak perkara di antaranya. Peristiwa bersih. Himpunan Hindra. Tindakan para peguam. Dan banyak perkara yang lain yang kita utarakan. Alhamdulillah, himpunan bersih yang hadir lebih 100,000 membuka satu kebangkitan. Dan lepas itu 5 buah negeri jatuh ke tangan kata rakyat. Saya gembira. Kita dapat 5 menteri besar dan ketua menteri. Kita dapat 82 di parlimen. Saya hantar mereka semua ke parlimen. Saya ke mahkamah. Saya sekarang hadapi 3 kes mahkamah. Saya tahu tak beri kesian kepada saya. Kita hadapi. Hal yang penting, kita sekarang memerintah 5 buah negeri. Secara ringkas, walaupun kita mungkin tak puas hati lagi cara pemerintahan 5 buah negeri itu, tapi Mamat mengkekenan bahawa pemerintah 5 buah negeri itu jauh lebih baik daripada Barisan Nasional memerintah. Betul tak? Jauh lebih baik. Walaupun ada apa perkara kita tak puas hati, tentu kalau kita puas hati, tentunya 100% coklat. Tapi yang lebih baik. Kedah dengan hal tanahnya yang disebut oleh Sekalian tadi, Pulau Pinang Ketua Menterinya, zahirnya dia bercakap itu, batinnya wallahualam Allah yang mengetahui. Perjuangan di Pulau Pinang sekarang dia kata perjuangan berteraskan amar ma'ruf nahi munkar. Dia sebut begitu. Dan dia nak menjadikan corak pemerintahan Umar Ali sebagai dia cuba nak ikut dan dia cuba buat. Kalau aku begitu harus sekalian, hak tanah dan sebagainya rakyat makin merasa selesa. Selangor sudah tentulah. Sudah tentu yang lebih jauh ke hadapan di sudut pembangunan, terutama di sudut kemampuan negeri itu. Sedangkan UMNO dah kelenggar. Jadi main kata berhentilah kita nanti kelenggar. Kita letak fikir lah, berilah pun. Kita kelenggar lupa kita apa. Artinya UMNO dah macam serendah. Hadirin yang berhormat sekalian. Setelah dicerita kedua menteri besar tadi hal pembangunan untuk kepada keuntungan pada masyarakat dan sebagainya, saya tak perlu guna. Tetapi kita kena ingat hadirin sekalian, UMNO jalan apa mereka nak pulih kedudukan mereka. Musa Hitam kata UMNO telah menuju kepada natak ketuaannya sudah masuk 60 tahun. Dr. Mahathir pun kata begitu. Walau macam mana pun tak boleh pulih dah. 2 hari lepas saya bertemu dengan kawan-kawan UMNO, semang-semang. Dia kata paman kami sekarang duit, duduk atas duit, bangun serantuk duit, tersangka atas duit, rumah atas duit, duit berapa banyak, macam dalam dekah dulu. Ini saya kebetulan dapat bercakap dengan Tan Sri Isa Samad. Dia kata dia kalau lekat saja pencalonan naik presiden, sah menang. Dia kata menang sebelum dia nak menang. Saya menang. Dan yang orang lupa, saya menang. Semuanya yakin menang harus sekalian. Di Terengganu pergolakan begitu hebat sekali. Semua yang kita senang merasakan UMNO tak rahsia. Kalau ni hentam-hentam terbuka, open door. Kita tak ada belah rahsia-rahsia. Kalau kita pindah meja mereka henti cakap hal UMNO, mereka
Desember lagi lah. Dan semua mereka mengatakan kami menuju kehancuran. Kami harap paslah tempat kami bergantung dan sebahagian kami akan pergi kepada keadilan. Artinya mereka nampak masa depan mereka sudah tidak ada. Ini adalah istilah pengakuan bukan kecil-kecil orang besar. Tapi kita jangan lalai, jangan leka. Sebab adalah istilah nak boleh UMNO isu pembangunan tak boleh. Dulu senang bapak-bapak menceramah. Kalau pembangkang menang, pembangunan tak ada. Sekolah tak ada, balai polis tak ada, balai raya tak ada. Orang kampung percaya. Sebab dia tahu kampung bodoh, dia pun tak buat boleh. Memanglah pembangkang tak boleh buat pembangunan. Tak boleh kali itu ceramah dengan saya dulu. Mana boleh buat pembangunan? Kerana pemerintah. Dia boleh naik ke harga pasir, dia boleh kulit tukar pasir, dia boleh tentukan BNF. Sebab pemerintah. Sebab membayangkan aku menteri. Malamnya aku umum 28 projek. Betul tak? Sekarang isu pembangunan rakyat tak faham. Sebab rakyat melihat kelantan kecil memerintah. Sekarang datang Pulau Pinang pula, Kedah pula, Perak pula, Selangor pula. Rupanya jalan raya tetap ada. Balai polis tetap ada, sekolah tetap ada. Yang tak faham ni duduk di saluran satu. Saluran satu ni kita tak boleh buat apa. Kita doa saja pilihan akan datang mereka tak ada. Sebab mereka ni kita tak boleh buat apa. Ini yang saluran satu ni kita tak boleh buat apa. Sama yang dapat wakil sah. Kalau pujuk lah tobat tak ubah. Maka kita cari kucing ke ekor. Jika berkumpul, kucing tak bergerak. Yang benar saluran satu kita doa kepada pilihan akan datang mereka tak ada. Lain-lain kita cari berubat hal itu dia. Isu pembangunan memang tak boleh dah. Sebab rakyat tak faham. Sekarang setelah hasil ikhtiar, maklumat tidak lagi orang bergantung kepada RTM, TV3, TV7, Newsprint Times, Star, Berita Harian, Putusan. Sekarang ada berita alternatif, yaitu internet, SMS, blogger, penduduk anda yang hasil sekian 70-80% akses kepada internet. Mereka dapat maklumat-maklumat berita daripada internet, blogger, SMS dan sebagainya. Cuma kampung-kampung Johor Putih Mama ni masih lagi lah RTM. Ayah tu kita kena buat ceramah macam ini. Ada yang menghormati sekalian. Apa caranya Allah nak boleh? Satu jalan saja yang masih sesuai digunakan, yaitulah jalan perkauman. Saya ingatkan diri saya, diri pemimpin-pemimpin dan kita semua, Pak Adil, DAP, isu perkauman amat mudah rakyat termakan. Awasilah pangkat ini. Sebab isu lain tak boleh. Kita lihat mereka cuba lepas raya. Mereka cuba mengisu perkauman. Bila Pulau Pinang jatuh ke DAP, Allah mancam tangan. Adik saya duduk di kampung Dola Badawi. Kampung tempat kuburan UMNO kawasan Dola Badawi. Adik bungsu saya perempuan dia tentu saya, abang, habislah kita. Dia kata kenapa? Cina tak merintah Pulau Pinang. Saya kata awak kau sukun dulu Melayu ke? Bila dia sunat, nampak propaganda UMNO ni. Abang, tadikah pasti semua akan ditutup? Akan diganti dengan sekolah-sekolah Cina. Saya kata lagi bagus. Anak Melayu boleh sebelik mengaji sekolah Cina. Mengaji tabika, Kelang Seripaku Kelang sampai ke Mampus. Kemudian dia tanya, dia kata, abang betulkah kita tak boleh belah kambing lepas ini? Kita terpaksa pelihara babi. Saya kata lagi babi anak kau. Kita boleh kaya cepat. Akhirnya dia marah. Dia kata, abang kita tanya, dia buat minum. Kamu buat soalan bodoh, aku jawab jawabannya. Tapi saya nak bagi maksud dan contoh, inilah dia
invasi di Pulau Pinang. Habis dasar Orde Baru, Melayu Pulau Pinang sudah tertinggal. Hei, Melayu Pulau Pinang tertinggal selama ini, siapa yang meminta? Siapa? UMNO. Perikatan, kemudian gerakan bersama UMNO. Tapi kalau di EPI mendahulu, nasib Melayu di Pulau Pinang terbiar. Selama ini di Pulau Pinang, UMNO membuka doa sana, memperkayakan pemimpin mereka. Kalau ketua pemuda ya, misal belum keras. Nama dia apa Zaidin? Roslan Zaidin. Proyek di Pulau Pinang lepas Roslan. Lepas Roslan. Apa dia? Roslan. Kereta mewah depan rumah dia macam persubuhan. Jatuh ke rumah tu. Pemuda bawa umur 37 tahun waktu itu. Ini terkait cara nak membantu Melayu Provinsi. Beliau ni. Dia bagi kenang, bagi mewah dekat Cina, ajak di Korea. Setiap kampung di Tanjung tu ada Korea. Korea Sungai Cina beri pandangan hebat. Marilah kita sokong barisan barulah kita dapat pembangunan lalu kalau nyanyi kelari di depan. Wah, rumah di Pulau Pinang 2.000 sambil kali kapal. Dia pergi belilah rumah 35.000 di Mahang, Kulim Kedah. Apa pemuda diajak budaya, ajak nyanyi. Ada ayat kena rumah, muntungkak. Tengok, muntungkak, orang putih, mari ke tanjir. Tapi mereka pun siapa boleh lebih kulit. Hadirin yang dihormati sekalian. Ini isu pertama yang dimainkan. Kemudian datang ke rumah Tokoh, isu Ahmad Ismail. Mas Ismail kata yang datang di sini orang luar, selain Melayu. Dia main isu itu. Sehingga kemudian yang ditangkap wartawan di bawah ASC dan seorang ahli parlimen Teresa Kok. Dan juga Raja Putra Kamarudin ditangkap di bawah ASC. Isu pertama dimainkan setiap hari. Hadirin sekalian, di mana lagi isu pertama? Isu agama di sana. Teresa Kok masuk masjid pakai strip. Saya tunjukkan kalau saya tak tahu saya dengar cerita ini, saya marah. Tuan-tuan marah atau tidak? Marah atau tidak? Masuk masjid pakai strip. Tapi saya nak beritahu pada tuan-tuan, pembohong. Malam itu, Teresa Kok berceramah di mana-mana. Dia tak masuk masjid, di perkara masjid. Dia keluar dalam kafe bom kedua. Dia buat press conference. Kemudian bertanya dalam majlis dengan pemimpin DAP. Terus dia datang. Malam itu malam bulan Ramadan, bulan puasa. Kita buat majlis itu akan memperkarakan masjid. Dia pun ucap. Lepas dia ucap, dia keluar. Tak masuk langsung dalam masjid. Jadi UMNO bohong atau tidak? Bohong. Tapi inilah benda yang boleh Abdul Islam cepat menarik perasaan kita. Sebab hal pertama dan keagamaan memang cukup sensitif. Baju kita pimpinan Pakatan Rakyat kena jaga sekarang ini. Sebab memang mudah untuk memulihkan UMNO dengan isu pertama. Isu lain tak boleh ya. Ingat dulu tahun 87. Masa itu Tengku Radani berlawan dengan Dr. Mahathir. Tengah kemah lawan itu, linkin saya di Kuala Selangor minta supaya orang Cina diberi timbalan Perdana Menteri. Pemuda UMNO cukup marah. Mereka kata ini Menteri Melayu, Ketua Melayu. Mana boleh Cina jadi timbalan Perdana Menteri? MCAY, himpunan di Tokong. Pemuda UMNO adalah himpunan seluruh negara. Syahilan Kasim, ahli parlimen Arau waktu itu berucap di kanan. Dia kata Melayu berkumpul di Kuala Lumpur. Bawa senjata, paling kurang majlis api. Pemuda UMNO pun berkumpul lah di stadium CTCA Hujan Barat. Sepuluh tertulis, basahkan keris dengan darah Cina. Hantar linting saya balik ke Tongshan, balik negeri Cina.
Ini negeri Melayu, ketuhanan Melayu. Keadaan negara menjadi tegang. UMNO maki MCA maki UMNO hantam MCA hantam UMNO. Tengok-tengok yang kena tangkap, aku. Berpuluh orang pemimpin DAP, pemimpin NGO, pemimpin PAS di tingkat pemula, ditahan di bawah KSK. UMNO MCA akan ditangkap, 3 minggu, 2 minggu mereka dibebaskan. Kita lah terakhir 1,5 tahun sekian kemudian. UMNO MCA kembali berpucuk depan kita. Berbaik-baik hadirin sekalian, dan mereka menang beberapa wilayah selepas itu. Sekarang isu pertama itu ditimbulkan kembali. Kita kena jaga pangkat ini. Karena hadirin sekalian, pertama memang mudah. Apa kaum mudah saya sendiri. Sebab sudah dengar satu perkara, tanyalah pemimpin PAS, tanyalah ulama-ulama kita, tanyalah pemimpin adil, bagi adil dan sebagainya, supaya kita dapat kesahihan berita. Hadirin yang hormati sekalian, isu lain mereka datang sama UMNO. Sekarang ini menuju Medanara. Saya benci tengok warta berita, tapi mutakhir ini saya suka tengok warta berita. Lihat hadirin sekalian, sebelum dia ayat tobat aku tak tengok. Mereka berita luar negara. Sekarang syok tengok warta berita. Saya suka tengok lepas saya. Tengok tiga-tiga. Dolar kata, saya akan terus bekerja sehingga tahun 2010. Peralihan ikut jaga. Siapa yang ini pemimpin bersabarlah dan akan tiba giliran mereka. Taklah, entah lagi. Najib berputar di Kuantan misalnya. Kalau dah kau rakyat tak mau, berhentilah segera. Sama rakyat memberontak. Najib, entah malah. Majurin berputar di Bohong. Keluarlah tak minta. Dah kau tak suka. Dalam umum tak penting. Umumkan segera jaga anak penting. Majurin, entah malah. Mari bagi demo-demo kelakar. Saya tak kira dia kata. Tiba masanya, saya nampak gelombang tak suka, saya akan berhenti. Janganlah juga suruh saya berhenti. Dia entah sehari tak. Mari bawa Tuan Lama Mahathir Mohamad. Semua calon di dalam Perdana Menteri tak guna lagi. Yang guna hanya seorang, Mahyudin Yassin. Dia hantar semua. Jadi saya tengok, terkuat dari dia. Sekarang pemuda-pemuda, mari kita berdebat. Murid kata, aku tak mau berdebat. Sudah mau beli, dia jaga klik. Itu menentu kalah, itu memang pandai cakap. Curi pemenang. Jadi hadirin sekalian, mereka memang hadapi masalah. Dan kita lihat hadirin sekalian, suasana rakan-rakan kita, UMNO banyak hadir pada malam ini. Suasana yang lain dengan umum pengganti. Bila Tengku Rahman selepas 13 ini, dia tidak popular, pemuda UMNO minta dia berhenti. Rakyat pun nampak begitu. Tengku Rahman berhenti, naik tolak. UMNO rasa lega, rakyat rasa lega. Lega. Najib, tolak ganti Tengku. Tolak mati dalam tugas. Naik terusin on. Bukan apa? Pelajar demonstrasi, mahasiswa, persatuan pekerja, mogok dan sebagainya. Dia lemah. Orang tak pemimpin yang dinamik. Akhirnya dia umum berhenti. Gantinya Dr. Mahathir. Orang yang bijak, orang yang hebat. UMNO asal negara, rakyat kuasa kuat. Berdapat panjanglah kita. Ganti Hussein on naik Mahathir. Orang berhenti. Lepas itu dia mula lawan dengan Jibril lagi. Dia mula jadi diktator. Dia lawan dengan rakyat, dia menjinakkan dan sebagainya. Rakyat hukum UMNO. Tahun 99, kita menang 32% dengan adil di parlimen. 63% orang Melayu menolak UMNO. Mau tidak mau, hadir kena berhenti. Isu sama berkemana, dia berjaga agama ikut akal.
boleh buat apa-apa. Orang nak pengganti. Kalau dia umumkan penggantinya lagi, dia umum lagi, semua orang terkena. Ha? Yang ia ganti, suasana lain, nama dia. Sampai rakyat cakap sekarang sempatkah lagi ganti, atau kerajaan bertukar sebelum lagi ambil, ataupun paling lewat kelihatan akan datang akan berlaku perubahan pemerintahan. Yakin atau tidak? Yang lagi tak dapat skandal macam pengganti sebelum itu. UMNO bisa. Ya hari ini Razak Baginda terlepas. Razak Baginda terlepas. Dia dibebaskan. Tak disangkut out dengan kes. Tapi polis yang bawa itu kena. Itulah kepada polis bukan bawa. Lain kali bertindak itu kena cekat sikit. Disuruh kamu buat. Yang kena kamu. Orang yang suruh tak kena. Betul tak? Ini kalau datang operasi tembakan. Betul-betul. Lupa daratan dan lautan. Ini main kau. Dunia bukan main. Kamu nak kena? Boleh hak kelubung tu lah sekarang. Ada terima kasih kena jawab. Dalam baginda air telur keluar. Itu menjaga pengajaran kepada kerajaan, kepada polis. Kena fikir harus sekalian. Dan harus sekalian, bagaimana pula dengan tuduhan Raja Petra kemarin? Raja Petra harus sekalian. Tuduhan dia mesti dibicarakan. Kalau dia fitnah hukum dia ada seberat-beratnya. Dia kata masalah tentu yang menentukan. Rahmah ada situ. Kita tak tahu betul atau tidak. Sebab itu kita perlu mahkamah. Perlu suratnya siasatan. Kalau betul kejadian itu buat. Saya tengok kening Rahmah, saya takut. Nampak melengkung. Jangan aku pula kan. Akan tu yang menentukan lebih kurang 3 kilometer dari rumah saya di Kaklang. Kalau saya tahu mereka nak letup atas tu yang malam itu, saya pegang pergi menyelamatkan atas tu yang. Kenapa orang yang cantik itu kamu letup, kalau tak mau berilah kat kami. Soalnya hadirin sekalian, kita lihat Nabi menghadapi banyak tuduhan. Hal helikopter, hal kapal terbang dan banyak kapal lain. Sebab itu ia perlu satu Suruhanjaya untuk siasat. Sudah sebelum dia jadi Perdana Menteri, rakyat hati dia dibersihkan. Sebab sekarang ini baru banyak tuduhan-tuduhan kepada beliau, termasuk kepada isteri beliau. Ini sebelum dia jadi Perdana Menteri lagi. Dan kita harap dia tak sempat, tak sumpah. Kalau pun sempat, tak sumpah, tak sampai satu pula dia kena panggil pilihan raya. Lepas itu kita akan mengambil alih pentadbiran Malaysia. Boleh atau tidak? Boleh. Tak apa nak kaya. Kita mari ke Mamang, boleh. Mari dekat pilihan raya, harga kita naik. Dia kata harga kita tinggi, kerana UMNO akan naik pentadbir. Kita kata dah, kerana harga minyak perkara dunia tinggi. Sekarang harga kita menjulang turun. Betul? Harga sawit menjulang turun. Bagaimana peneroka sekarang? Adakah turunnya minyak sawit, turunnya getah ni kerana perbodohan UMNO? Sebab nak harga kamu katakan UMNO sendiri, sekarang turun harga bagaimana? Tak tahu lah tu. Yang penting kita sanggup buat perubahan. Dan Terengganu telah mulakan perubahan itu begitu baik. Hal pembahagian tanah dan sebagainya dibuat di Terengganu dulu. Tapi rakyat kelabu mata dengan wang ihsan. Kita harap jangan kelabu lagi dan bersedia untuk buat pilihan raya, buat perubahan dalam pilihan raya akan datang. Boleh? Sekianlah dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Yang hormati dan saya